Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Karim, Al-Hamid, Al-Majid, kita boleh menyambung bacaan At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, yang ditulis oleh imam kita Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala nak menyambung kepada kita ikhwan, masih lagi di bawah bab berkenaan dengan faslun fi masail gharibatun tad'u al-hajah ilaiha, iaitu bab yang Imam Nawawi mempunyai sedikit pandangan, iaitu masalah-masalah yang gharib, yang perlu diketahui, yang kita ada keperluan untuk tahu. Sebelum daripada itu ikhwan, bab yang kita nak masuk pada malam ini babnya ringan, babnya mudah. Tetapi bab ini dia ada kaitan dengan satu bab lain, iaitu bab ni kita dah masa awal-awal kita baca At-Tibyan kita dah bincang. Tapi saya bagi ingat baliklah, mungkin antum boleh ingat balik nota-nota yang ditulis itu. Bab ini dia berkaitan dengan bab adab kita dengan Tuhan, adab kita dengan Tuhan. Lebih kurang ikhwan, lebih kurang, saya tidak tahu, mungkin terlebih, mungkin terkurang, lebih kurang ada 16 adab penting sebelum kita nak tengok bab ni. Saya bagi contoh dulu bab ni kita nak masuk ni, muka surat 119 bab ni. Masalah-masalah unik yang penting ini, masalah gharib, masalah yang agak gharib, dia masail yang gharib, yang tad'u al-hajah ilaiha, yang kita perlu tahu, kita memang ada keperluan untuk tahu, tapi dia masalah yang gharib, masalah yang kita kata unik lah, masalah yang pelik-pelik sikit. Contoh, jika sedang qiraat, Nawawi kata, minha annaha idza kana yaqra'u fa'arada lahu rihun fayanbaghi an yumsika 'anil qira'ati hatta yatakamala khurujuha thumma ya'uda ila al-qira'ati. Kazalika rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha wa huwa adabun hasanun, kata Nawawi. Jika satu qiraah, lalu jika sedang qiraah lalu tiba-tiba ingin buang angin, hendaknya dia menghentikan bacaannya sehingga dia selesai buang angin, baru kemudian melanjutkan bacaannya.
Ini tentulah berkaitan dengan bacaan luar daripada salat. Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dan lainnya dari Atha. Ini merupakan adab yang baik. Jadi bila satu orang itu baca Quran, tiba-tiba dia rasa nak buang angin, maka janganlah dia tahan, buang angin sampai habis, kemudian barulah ia takamala, dia biar angin itu sempurna keluar. Jangan tahan, barulah summa ya'uda ila al-qira'ah, barulah dia sambung, dia kembali pada bacaan dia, dia kembali pada tempat yang betul, tempat yang patut dia ni. Nah, kita mudah faham. Jadi satu orang baca Quran sambil buang angin. Perkataan Nawawi, wa huwa adabun hasanun, dia kata ini sekurang-kurangnya kita ambil daripada perkataan satu orang bernama Atha bin Ribah. Dia mengaji dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia ni orang besar, tabi'in. Atha banyak tanya soalan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Atha kata inilah adab yang baik. Wa huwa adabun hasanun. Inilah adab yang baik, adab yang sangat indah, yang melibatkan keindahan akhlak dan budi pekerti ketika kita baca Quran. Sambil baca Quran buang angin, itu tidak beradab. Adakah belahak termasuk di situ? Ada kita baca kita belahak. Belahak angin keluar kok mulut kan. Dia beza dengan keluar kok ni, beza kan. Imam Malik tidak suka belahak ketika baca Quran. Sebab Imam Malik belahak itu dia kata boleh membatalkan ayat, boleh membatalkan sembahyang. Dia tak suka. Jadi kita kata kalau kita rasa nak belahaklah, berhenti sat. Tak mana-mana kita boleh berhenti kan? Boleh berhenti sat. Belahak bagi habis. Buang angin bagi, sendawalah bagi habis. Habis baru kita memulakan ayat sesuai dengan ayat yang kita nak mula tu balik. Ini satu, ada tengok. Dua, saya baca ni dulu, sekali saya sebut benda yang penting ini. Dua, jika menguap. Imam Nawawi kata jika menguap. Wa minha annahu idza tatha'aba amsaka 'anil qira'ati hatta yanqadi as-sana'ubu hatta yaqra'u. Qala lahu Mujahid wa huwa hasanun. Imam Nawawi kata jika menguap, hendaklah dia menghentikan qiraatnya sehingga selesai menguap, lalu meneruskan kembali. Imam Mujahid menyatakan inilah akhlak yang baik. Imam Mujahid ni pula murid kepada Abdullah bin Abbas, bukan sebarang imam. Dia pun dahsyat-dahsyat memang. Dia pun ada kitab. Imam Mujahid menguap, kita baca Quran menguap, berhenti bacaan, stop bacaan, menguap. Kenapa? Dalilnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum falyumsiku biyadihi ala famihi fa inna syaitana yadkhulu. Rawahu Muslim. Nabi kata jika salah seorang di antara kamu menguap, hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangannya, kerana syaitan akan masuk. Maka dalam hadis Nabi letak pada kita adab menguap. Satu, Nabi kata satu orang tu bila menguap, falyumsiku biyadihi ala famihi, letak tangan di mulut dia, tahan. Jadi kalau duduk tahan lagu tu, masa bila kita nak baca, kalau kita baca juga, kita akan langgar sunnah berkaitan dengan menguap.
Lebih-lebih lagi saya fikir kita dah baca hari itu menguap dan bersin. Menguap dan bersin. Lebih-lebih Nabi kata menguap itu daripada syaitan. Kalau kita terus juga bacaan dalam keadaan menguap tanpa tutup mulut, bermakna kita telah pun menghiasi bacaan Quran dengan adab syaitan. Dan itu sangat keji. Sangat keji. Tadi buang angin. Buang angin sambil baca Quran. Nabi sebut dalam riwayat bila kita azan, apa syaitan buat? Lari sambil durat, kentut besar. Sebab apa? Sebab dia nak dengar suara kentut, dia nak bagi hilang seruan azan di telinga dia. Maka orang ni dia buang angin dia buang angin dia lagu tu. Jadi angin yang busuk itu akan mengambil alih bunyi qiraat dia. Dan ini adalah seburuk-buruk adab. Tengok ikhwan. Yang ketiga, jika kita berjumpa dengan firman Allah, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah, wa qalatin nasara betul belum? Nasara ni sod bagi atas ni dia kuat, dia sangat kuat. Dia bagi di atas huruf isti'la kan, sangat kuat. Walaupun saya main lambat saya ingat. Dia sangat kuat. Jadi waqalatin nasara al-masih ibn Allah. Kalau kita jumpa ayat ini surah Taubah ayat 30 kan, waqalatil yahudu Uzair bin Allah, Uzair ibn Allah, waqalatin nasara al-masih ibn Allah. Satu kalau kita jumpa ayat waqalatil yahudu yadullahi maghlulatun, ada hukum belum? Maghlulatun. Ataupun kita jumpa ayat waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Maka kata Imam Nawawi, serta ayat-ayat senada dengan ayat-ayatnya macam ni hendaknya merendahkan suara. Kerana demikian itulah yang dilakukan oleh Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini tokoh besar di tabi'in. Imam Abu Hanifah banyak mengambil usul daripada Ibrahim An-Nakhai. Dia tokoh besar lah, dia sangat keras. Ibrahim An-Nakhai kata, ayat-ayat yang macam ni kita tak boleh baca dengan nada yang kuat. Sebab ayat-ayat ini ayat-ayat murka. Ayat-ayat yang Allah tak suka. Allah nak cerita benda dia tak suka. Dan kedudukan ayat ini berada pada kedudukan syirik. Mengaku kata Uzair itu anak Tuhan. Mengaku kata Isa itu anak Tuhan. Kata tangan Tuhan terikat, terbelenggu. Sebab Yahudi nak bagi Tuhan ni kedekut. Maka dia kata maghlulah, terikat, minta apa pun tak bagi. Kedekut Tuhan ni, tangan Tuhan itu terbelenggu, dia tak boleh bagi apa kita minta. Dan mereka mengambil bagi Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman itu anak. Maka Ibrahim An-Nakhai kata, dia kata janganlah ayat-ayat ini kita baca dengan nada yang seronok. Fayanbaghi an yakhfidha biha sautahu, rendahkan suara. Itu ketiga. Keempat,
imam kita yang paling disebut imam selalu, Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari dia ada kitab Ghayatun Nihayah. Dalam Ghayatun Nihayah dia kata inilah adab yang paling bagus, iaitu berkaitan dengan ayat-ayat yang macam ni. Cerita tentang orang buat syirik Tuhan, yang Allah cerita balik dalam dia. Dia kata adab yang paling bagus, jangan angkat suara. Jangan angkat suara seolah-olah kita macam nak syiarkan benda tu. Tidak. Ini bahagian Allah tidak. Allah marah, Allah cerita dengan marah. Yang keempat, berkenaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang dhaif dari Sya'bi, bahawa ditanya kepada Imam Sya'bi, ditanya kepada Imam Asy-Sya'bi, jika seseorang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bila kita baca ayat ni, saya tidak baca makna dia kerana kita telah ma'ruf makna dia. Dia kata, jika seseorang membaca ayat ni, haruskah dia berselawat untuk Nabi? Maka Imam Sya'bi, Imam Abu Amru Asy-Sya'bi, dia jawab, dia kata ya. Dia kata ya. Dia kata na'am, dia kata ya. Yusallu 'alan Nabi. Bila kita baca ayat ni 56 Al-Ahzab, perlukah kita berhenti saat kita kata Allahumma salli ala Muhammad? Imam Abu Amru Asy-Sya'bi jawab, dia kata na'am, ya, dia kata. Pasal Allah perintah kita selawat. Jadi dalam ayat ni yang adanya perintah selawat. Kita berhenti saat kita selawat. Kerana ada nada dalam Quran, nada bercerita. Allah cerita, tapi ada nada dalam Quran, nada perintah. Ini nada dia perintah. Sesungguhnya Allah sendiri zat yang maha sempurna, dan malaikat Allah berselawat ke atas Nabi. Itu cerita. Tapi cerita dia dengan sirah yang azim, sirah yang besar. Cerita kata orang besar buat kerja ni. Orang besar buat kerja ni. Kita, kalau orang cerita pada kita, ada berlaku banjir, orang besar turun bagi bantuan. Bukan kata kita biasa orang besar ke orang besar lah. Besar. Sahabat besar. Orang besar pi bagi. Dalam Malaysia ni, siapa ke dia orang yang paling besar dalam Malaysia ni? Dun. Parlimen. Menteri besar. Perdana Menteri besar. Ada lagi besar tak? Raja-raja. Orang besar buat benda ni. Orang besar pi makan kedai tu. Orang besar pi, maknanya kedai tu kedai tu dahsyat lah. Dahsyat lah. Nanti Allah cerita dulu. Allah kata sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah bukan berada di bawah arash, Allah di atas arash. Di atas Allah dia tak ada apa. Makhluk semua bawah dia. Allah kata Allah berselawat kepada Nabi dan malaikat. Buat daripada cahaya bersih ni, yang ada langit, di langit-langit itu jin sekok tak hidup. Semua malaikat. Jin ni duduk setempat dengan kita ni. Jin ni duduk dengan kita. Jin beragas, jin kaya, jin miskin. Itu makanan tu untuk siapa?
untuk jin tuanku. Jin mana pula? Jin miskin tuanku. Mika dengan bapa Mika sama-sama pembohong. Ya, berapa banyak jin dah ada? Malaikat Allah, malaikat Jibril itu malaikat, ketua malaikat. Mikail, Israfil yang tanggung arasy Allah tu malaikat. Dia buka sayap dia belah kanan satu, dia buka sayap dia belah kiri satu. Nabi kata apa dia? Ma'azamuka ya Jibril, besar sungguh hang ya Jibril. Jibril kata, tak Muhammad, kalau aku buka semua sayap aku, baru sama dengan satu sayap malaikat Israfil. Oh ya Allah. Dan kalau dia pula buka semua sayap dia, baru sama dengan satu sayap malaikat yang tanggung arasy Allah. Besarnya Allah yang menjadikan kamu. Semua makhluk besar-besar ni selawat kepada Muhammad. Maka Allah datangkan perintah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan bersalamlah kepada Muhammad. Maka Imam Ibrahim An-Nakhai kata, kenapa kita nak duduk diam? Berhenti sat. Kita semayang, duduk baca Quran luar semayang ni, berhenti sat. Allahumma salli ala Nabiina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pendek pun boleh, macam dalam tahiyat akhir pun boleh, atas kita. Maka Ibrahim An-Nakhai seolah-olah dia bagi isyarat ayat ni suruh kita selawat. Bukanlah ayat ni suruh kita pegang tongkat pergi selawat. Jadi kalau kita hari Jumaat, kita Tok Imam tu, Tok Bilal tu bangkit duduk depan kita berdiri, dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia baca ayat tu, kita yang dengar dia baca ayat tu, apa kita kena buat? Kita kena selawat. Tapi Tok Bilal dia bagi tongkat. Dia bagi tongkat kawan nak baca khutbah. Kawan baca khutbah tu tak selawat, sambut tongkat. Ini satu daripada perkara bid'ah yang tak patut ada. Dan saya bagi tahu, even Melayu kata apa Man? Even, walaupun, sekalipun, even dalam mazhab Asy-Syafi'i sekalipun, penyerahan tongkat itu tetap hukum dia bid'ah. Cuma dia tambah di belakang hasanah, tapi kepala depan dia bid'ah. Sebab apa? Sebab Tuan punya diri yang diselawati oleh Rabbul Alamin dan malaikatul muqarrabin tak menyebut penyerahan tongkat itu. Dan Tuan punya diri diselawati, dia tak minta Bilal yang akbar, muazzin yang akbar, yang suara dia naik sampai ke arasy. Dia tak pernah serah tongkat dekat insan yang Allah dan para malaikat berselawat. Bilal. Memang bila sebut Bilal, memang boleh nampak tak satu cerita pasal Bilal? Boleh nampak tak? Dia tukang azan. Ustaz Kamsani dia kena siksa. Pak Amir dia kena siksa. Allah. Halo? Google nampak? Mana haji tu? Saya ada kelas tajwid pun tak Google, nampak lu pergi Google pula. Udin, how to settle? Pakcik dia ada nak say something? Oh, dalam jannah. Maknanya dia adalah muazzin pertama dalam Islam setelah disyariatkan seruan azan. Dia tak serah tongkat pada hari Nabi baca khutbah. Dan Nabi sebagai pengasas kepada salat Jumaat. Quran gambarkan wa taraquka qa'ima. Kau naik baca khutbah Muhammad, dia pun semua tinggal kau Muhammad. Bila apa? Bila mereka lihat tijaratan, orang jual di belakang kan,
Dia rubuh, kata dia pergi serubu. Dia bertinggal Nabi. Wa tarakuka qa'iman. Dia bertinggal hamba khutbah seorang-seorang. Allah Ta'ala kata, Allah sambung macam mana ayat tu? Wa iza ra'au tijaratan aw lahwa infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Bila mereka melihat tijarah dan barang-barang dagangan ni semua ni, perhiasan ni, dia bertinggal kau seorang-seorang. Itu sambungan dia macam mana ayat tu? Wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, di sisi Allah itu lebih baik daripada tu lahwi, segala gurauan-gurauan itu, dunia itu dan perniagaan itu, kerana Allah Ta'ala itu wa huwa khairur raziqin, dia sebaik-baik pemberi rezeki. Ketika orang pertama mengasaskan solat Jumaat, keluar sampai ke Madinah, sembahyang Masjid Quba, buat masjid Madinah, sembahyang Jumaat, orang itu baca khutbah. Bilal yang pertama dalam Islam mengumandangkan azan. Abang boleh bayang hari itu, hari pertama solat Jumaat, bagaimana azan berkumandang satu Madinah. Nabi naik waktu Zuhur, sahabat kita bersin, buat masih yudu. Ada sebut? Alamak. Orang sebelah dengar? Say something. Oh, lati pula. Baca lati pula. Tak boleh. Orang yang pertama naik sembahyang Jumaat, orang yang pertama azan pada hari Jumaat, yang naik tidak minta tongkat, yang azan tak menyerah tongkat. Bagaimana kita pergi serah tongkat? Apa yang kita rasa istiadat itu besar? Just be what we say, just based on question only. Just question. Satu soal apa? Question mark. Apa yang kita rasa besar serah tongkat hari Jumaat tu? Why? Why must we do it? Why? Tak dapat nak fikir. Saya habaq kepada Mamang, boleh saya cerita ke Mamang? Tak nak habaq pun takut juga. Saya melibatkan orang kan. Kadang-kadang bukan saya nak abang apa, kadang-kadang pasal kita tak bagi peluang akal kita fikir. Kita halang akal kita fikir. Kalau kita, boleh saya tanya Mamang satu soalan yang agak heavy. Sebelum saya masuk yang heavy lah. Ringankan. Orang putih kalau kata ringankan, dia kata apa? Less. Apa? Lighten. Okay. Tapi dia bukanlah heavy mana pun. Based on kan, sebelum nak ni, memang ada 3 amalan. Kalau kita boleh buat, kita didik diri kita buat kerana Allah, dan demi Allah, 3 amalan ni susah nak buat kerana Allah. Kerana amalan ini dia mempunyai benefit untuk hidup. Susah nak buat kerana Allah, sangat susah Muhammad. Tapi kalau kita didik diri kita buat kerana Allah, Allah akan angkat derajat kita sebelum kita mati. Betul Mama? Betul lah. Yang saya nak kaitkan dengan amalan ni, apa nombor 1 Mama? Pemurah. Jadikan diri kita ni pemurah. Murah dengan semua orang, sama ada kita kenal ataupun kita tak kenal. Pemurah.
Yang bila kita berbuat sesuatu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia tidak perlu memberi kepada kita penghargaan, dan dia tak perlu say thank you. Tak perlu. La nuridu, kita tak mau benda tu. Tak perlu. Tak perlu. Kerana kita nak didik kita ni pemurah kerana Allah. Kita boleh bagi makan orang, kita boleh charity untuk orang, tapi selalunya based on benefit. Susah tu mak, kita nak buat baik pada orang kita tak kenal, yang tidak ada relatif. Bukan election. No. Relatif. Ni yang tak ada hubungan. Not related. Not relative. Related. Related. Pak Long tak Google pun? Biasanya kalau saya tolong Abang Man, because you my friend. Betul? Abang Man tolong saya because I'm your friend. Turut tak? Abang tak seorang langsung. Betul lah kan? Tapi Pakcik Din, somebody we do not know, stranger, kita tak kenal dia. The first time kita do not know dia punya name sekalipun, tak tahu daripada mana planet dia main. Kita nampak macam dia susah, kita punya perasaan kata dia susah, kita bagi satu bantuan dan kita melupakan itu semua. Itu akan mengangkat darjat kita dunia dan akhirat. Dan Allah janji, Allah akan tunjuk Tuhan angkat darjat kita kalau kita boleh buat benda ni kerana dia. Yang kedua apa Mama? Lapang dada. Lapang dada. Lapang dada penting. Ini lapang dada. Kita tak pernah lapang dada benarkan diri kita berfikir sejenak. Semua kita kata amalan nenek moyang, amalan turun-temurun, kami dah buat lama dah. Mula nonsense. Kadang-kadang kita cakap talk nonsense. Kita bercakap tidak ada apa asas kita kata apa? What we call it? No base. No basic kan no base. No basic. Basis. Tak ada dia punya asas apa. Tok Bilal buat. Tok Bilal tu pergi interview tu. So kalau pergi interview, senang kan nak jadi Tok Bilal hari Jumaat. Bukan boleh sebarangan orang. Dia ada interview, dia lulus interview baru boleh lantik jadi Tok Bilal. Dia nak serah tongkat tu pun, itu kalau tidak ada dia punya cerita dia, takkan saya serah tongkat. Kadang-kadang jangan terlalu nonsen. Terlalu nonsen ni jangan. Dia orang putih terlalu nonsen. Terlalu nonsen ni ridiculous. Jangan terlalu sangat. Pasal apa? Kalau kita mau sejenak lapang dada dan lapang fikiran, insan pertama sembahyang jemaat adalah Muhammad bin Abdullah salawatullah wasalamuhu alaihi. Dia hanya sembahyang jemaat. Orang yang pertama azan dalam Islam, Bilal bin Rabah al-Habashi. Kalau based on tongkat itu diserah wujud, siapa nanti buat dulu? Ya subhanallah. Tapi kita tak lapang dada Tok Mat. Kita tak mau fikir. Lapang dada. Memang Allah cipta makhluk nama semut. Semut. Tapi kita bukan semut, betul tak? Semut panggil apa? Bugs. Apa itu? N. Spelling bagi? A-N-T. N. Bukan bugs. Bak kumbang.
Apa Pak Long? Pak Long tak Google. Ants. Allah cipta makhluk nama semut. Banyak sejarah semut. Kan? Allah letak surah nama surah semut. Ada cerita semut dengan Nabi Sulaiman. Tapi ikhwan, tahu tak? Banyak kelebihan semut Allah Ta'ala bagi. Kelebihan semut ni cukup banyak dan cerita dia sangat dahsyat. Tetapi ada satu kekurangan semut yang kita tak patut ada kekurangan itu. Apa dia, Abang Man? Semut tak pernah mimpi. Semut tak ada mimpi. Sebab apa? Semut tak pernah tidur. Dia kerja kuat. Dan kalau semut tidur, Raja Semut akan murka kat dia, akan cacat hidup dia. Tetapi manusia kalau tak tidur, akan rosak pula hidup dia. So kita bukan semut, kita kena tidur. Maka semut tak pernah dapat nikmat tidur macam manusia dapat. Kita bukan saja dapat nikmat tidur, bahkan kita dapat nikmat mimpi dalam tidur. Semut tak pernah mimpi, Abang. Kenapa semut tak mimpi? Sebab dia tak pernah tidur. Kita kena tidur. Bukan Lani Pak Amir, kita kena tidur. Kita kena tidur. Tak kita pergi baca ayat perintah pula, dia tidur terus. Allahumma laka. Tidur terus selamat. Kita Allah cipta makhluk dinama kupu-kupu. Butterfly. Kan? Kupu-kupu. Dia terbang sana, dia terbang sini. Banyak kelebihan kupu-kupu. Warna dia macam mana dia jadi kan? Daripada ulat bulu, ulat beluncas, masuk ke pompong, pecah ke pompong, terbang. Oh Allah. Banyak kelebihan dia, Tuan Haji Abdul Karim. Betul? Tapi ada satu kelemahan ke pompong, apa? Ke kupu-kupu, butterfly. Apa dia? Everything dalam butterfly punya life, dia tidak pernah celebrate apa-apa pun. Dia tak pernah meraihkan apa-apa. Wahai dia terbang daripada satu bunga ke satu bunga, dia tak pernah balik cerita tu, kongsi and celebrate. Kenapa? Kerana untuk kupu-kupu tak ada time nak celebrate, kerana umur dia hanya 47 hari. 47 hari. Takkan 47 hari setahun. Allah. Google tengok. 47 hari umur dia. Selalu kita ada 47 days. Apa yang kita nak celebrate? Untuk orang macam kita, 47 hari lagi ke depan memang kita nak puasa. Ui, banyak benda kita boleh buat. Boleh order telur masin, boleh order macam-macam. Macam-macam kita boleh order. Mama, is it true? Tapi bagi orang yang akan digantung 47 hari lagi dia akan mati, apa nak celebrate tu, Mak? Betul? Tapi we must know something. Kita bukan butterfly. Kita manusia. Yang umur kita bukan 47 hari. Kita mesti celebrate hidup ini. Apa yang kita nak celebrate? Ya, nikmat Tuhan. Birthday bulan 11 kita celebrate. Bulan 11 kita celebrate. Berapa ya bulan, Pak Long? Bulan 11? 14 bulan 11. Kalau kita tak celebrate apa-apa dalam hidup kita, kita macam kupu-kupu ramah-ramah. Pasal tu kita celebrate kita punya birthday kita, apa lagi, kahwin kita. Kadang-kadang anything kita dapat dalam hidup kita, apa man, even kita dapat bonus, kita nak celebrate dengan orang. Kita nak buat ni. Kerana kita manusia, kita kena meraihkan apa Tuhan bagi pada kita. Dan Allah ada buat satu lagi makhluk, nama pun tak sedap, rupa pakai pun tak cantik. Nama khinzir.
Baca dengan khin. Kho bari bawah kan, dia jadi lemah. Lemah. Dia duduk dia duduk dalam apa? Tafkhim, dah bahagian kelima, lemah. Dia lemah. Khinzir, lemah. Dia punya kelebihan pun banyaklah juga kelebihan dia kan. Tapi kekurangan dia banyak juga. Tetapi dia ni satu benda dalam hidup dia, dia tak pernah tengok pun matahari dan bulan. Kerana seumur hidup dia tak ada batang tengkok nak naik ke atas. Dia cuma ke bawah. Dia tahu matahari ada, tapi dia tak pernah tengok. Betul? Jadi hidup dia semua ke bawah. Tu orang nanti kata handuk sondoi aku, dia mula. Bila kata sondoi dia nak pergi ke mana aman? Ini kau sondoi tak tentulah. Sebab dia tak pernah langgut naik ke atas. Dan Allah tak jadikan dia tu untuk tengok ke atas. Maka selama hidup dia tahu kata matahari ada dengan cahaya ke bawah. Dia tahu kata malam tu ada dengan gelap, pasal tu dia tidur. Pasal tu dia ni. Tapi dia tak pernah tengok. Dia tak dapat tengok matahari dan bulan. Kita bukan khinzir, kita manusia. Secacat mana manusia, dia tetap akan lihat matahari dan bulan. Allah kata apa kat Nabi Muhammad? Allah kata, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Muhammad itu sirajan munira, cahaya yang menerangi untuk kamu. Takkanlah kita tak dongak mata kita tengok Muhammad. Kita bukan khinzir. Semua bila orang kata adat, kita kira tengok adat saja sampai tak dongak punca mana main agama ni. Agama main daripada sumber ilahi. Tengok kat atas. Tak pun khinzir. Namun khinzir ni ada satu kelebihan yang dahsyat yang kita patut malu. Sahabat rata kelebihan dia apa? Kelebihan khinzir ni, pada hari Allah cipta dia, Allah bagi nama kat dia, Allah bagi rupa parah kat dia, dia redha sampai dia mati. Dia tak pernah rasa hina dengan rupa parah dan nama dia. Dia terima pemberian Tuhan. Dia tak pernah tukar. Khinzir tak pernah buat satu reunion apa, kamu jom kita pergi jabatan pendaftaran apa, pada dulu tu panggil kami khinzir. Bolehlah satu nama lain. Tak ada. Rupa parah dia tak pernah pergi buat pembedahan kosmetik ke mana-mana, ubah hidung ke, ubah dengai dia jadi elok. Tak ada. Dia tak pernah. Faham ni? Dia terima Tuhan bagi kat dia. Khinzir. Kita ubah. Kita tak terima. Tuhan buat kita gemuk, merongot gemuk. Tuhan buat kita kurus, kawan aku semua badan tembun-tembun, mai kat aku kurus. Tarqi kurus. Hak lain semua tafkhim, gemuk. Mai kat aku tarqi. Ya, Allah bagi tua, merongot lagu tua, tak ada rasa apa-apa, dah tua. Sedap-sedap tua. Sedap-sedap tua. Yang tak sedap tu buat apa? Sedap-sedap aku dah tua. Allah bagi sihat, tak cukup. Allah bagi sakit, tak cukup. Khinzir apa man? Dia kekal nama dia khinzir. Panggil kau Arab pun dia faham, panggil kau Melayu pun dia faham, panggil kau orang putih pun dia faham. Panggillah dia kau mana pun. Jangan panggil lain daripada nama dia mula tak faham. Lalu nampak dia lalu panggil kat dia, come on baby, dia tak akan tengok kita. Sebab dia hanya tahu nama dia satu je. Allah bagi nama tu kat aku, Allah bagi rupa ni pada aku redha.
Namun kekurangan dia apa? Dia tahu ada cahaya, dia tak dapat. Ikhwan, kita bukan semut, kita bukan kupu-kupu, kita bukan khinzir. Kita ada dreams because we are human. Okay? Mankind. Kalau mankind perempuan, lady kind. Tak boleh. Kita manusia. Kan? Kita celebrate. Kita dapat lihat cahaya. Kenapa tak bagi izin pada fikiran kita tengok sumber agama, manba agama. Tengok Imam Nakhai kata, bila kau baca ayat ni, apa yang patut kau buat? Kau patut selawat. Kita bila mai hari Jumaat, bila baca ayat ni patut buat apa? Bila dengar orang baca selawat ni, tapi hakikat berlaku kat masjid-masjid, serah tongkat. Tengok. Bila duduk, khatib duduk antara apa? Antara dua khutbah, tempat tu tempat di antara tempat yang dalam Syed Sabit dalam fikih sunnah, dia kata apa? Mustajab doa. Maka apa yang patut kita buat? Berdoa lah. Dan doa kita tak sama apa yang saya nak minta, apa yang Pak Long nak minta, apa yang Tuan Haji Abdul Karim nak minta, apa yang Pak Cik Din nak minta. Pak Cik Din agak-agak nak minta apa? Tak, Pak Cik kata lagu tu dengan kaki terangkang. Cara style tu. Cara kita tunjuk kaki. Mereka tu lagi. Pak Cik Din dengan tawaduk senang. Cik Din kata, aku pasrah pada Allah. Apa aku nak buat? Kalau itulah permintaan kawan-kawan, kita hanya mampu amin. Apa kita nak buat? Ya, ikhwan. Kadang-kadang kita tak mau tengok sumber, sahabat. Tak mau tengok cahaya Allah bagi pada kita. Tengok saat cahaya tu. Macam mana Nabi buat? Semayang macam Nabi semayang. Ada-adalah, tak ada-lah. Kenapa dia orang yang naik ke langit? Takkan kita kata ustaz kita lebih tahu daripada dia? Perkataan yang patut kita hafal, ayat 3 surah Al-Ma'idah. Sahabat ingat ayat tu? Ayat 3 surah Ma'idah. Bunyi dia macam mana? Ayat 3 surah Ma'idah. Jangan Google. Ayat 3 surah Ma'idah. Guru kita juga abang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian sambungan dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Satu, baris yang berikutnya. Lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ayat ni telah menyatakan hari ini sempurna. Yang Nabi semayang tu sempurna. Kalau yang Nabi buat, itulah yang Nabi buat. Yang Nabi tak buat, itulah yang Nabi tak buat. Sempurna. Kita tak bagi peluang kepada diri kita tengok benda ni semua. Akhirnya kita tak dapat. Tengok, kadang-kadang berselang masa lama puluh tahun lepas tu memang baru jadi macam mana peristiwa hijrah kan dalam surah At-Taghabun. Jadi macam mana dalam surah An-Nisa. Bila dah semua hijrah, last sekali golongan terakhir hijrah. Bila mereka hijrah, mereka tengok sahabat ni hijrah awal ni dah boleh macam-macam dah dengan Nabi di Madinah. Maka mereka rasa menyesal. Banyak benda mereka ketinggalan. Mereka beralih ke belakang. Mereka marah anak bini mereka. Hampa punya pasal lah aku lambat hijrah. Maka Allah kata, wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri dan anak-anak kamu adalah musuh kamu. Berhati-hatilah. Maka nak marah buat apa? Maafkanlah mereka. Maafkanlah mereka.
kita lambat. Akhirnya orang lain semua dah amal sunnah, dah dapat pahala sunnah lama dah, kita baru nak start dapat pahala sunnah. Puncanya kita, diri kita lah, kita yang tutup apa tadi? Apa? Lapang dada. Dan yang ketiga apa dia memang? Nasihat. Nasihat. Sahabat, nak bagi nasihat senang. Nak bagi nasihat kerana Allah. Ingat apa yang sahabat pergi jumpa Sayyidina Osman bila berlaku kalang kabut kan, zaman khalifah pemerintahan Osman. Dia masuk pergi jumpa Osman, dia bercakap, dia keluar balik. Sahabat lain semua tanya, "Han cakap apa dengan Osman?" Dia kata, "Aku tak perlu habaq apa yang aku cakap dengan Osman." Dia pergi cakap sendiri. Nasihat. Nasihat ni boleh, tapi nasihat kerana Allah. Apa membeza nasihat kerana Allah dengan biasa? Nasihat kerana Allah ni kerana kita sayang kat dia, kita nak dia dapat kebaikan. Allah akan bagi perkataan di mulut kita ini, perkataan yang tidak menghina, menjaga dia. Kita tak mengaibkan dia. Kita nak dia tahu dia silap dan kita tunjuk jalan lagu ni nak repair dan perbaik. Itu nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Ya, susah. Nasihat boleh. Kita buat live macam ni, lagi senang kita bagi nasihat ke orang. Tetapi masa nak bagi nasihat tu, nak sayang pada orang yang kita bagi nasihat, kita jaga maruah dia. Kita jumpa menantu kita bagi nasihat kat menantu. Macam mana? Kau kita buat live. Buat live satu keluarga belah besan kita dengan kita berhimpun. Ni saya nak bagi nasihat ni. Tak ada. Yang tu orang tak bagi nasihat. Nasihat dia lembut aja. Simple aja. Dia jumpa tabik duduk sengat-sengat. Betul memang? Tabik tu duduk sengat-sengat. Tapi sebelum dia nak minta, tabik kata duit buh dulu. Buh dulu. Tabik, saya punya suami sudah 3 hari tak balik. Apa saya mau bikin? Tabik bagi nasihat slow, kasih sayang, pernah. Apa tabik kata? Kau punya lelaki memang tak ada guna. Nanti bila dia balik, kau minta cerai sama dia, kau kahwin sama aku, kau selamat. Simple punya nasihat, penuh dengan kasih sayang. Perempuan tu dengar belah tu. Tengok ikhwan. Betul memang? Ya ikhwan. Susah ikhwan. Kata Ibrahim An-Nakhai, baca selawat. Dianjurkan untuk mengucap sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a wat-tini waz-zaitun faqara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin faqul falyaqul bala wa ana ala zalika minasy syahidin. Ini dalam riwayat Abu Hurairah diceritakan kalau baca wat-tin waz-zaitun sampai alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, maka kita baca bala wa ana ala zalika minasy syahidin. Juga diriwayatkan oleh Abi Daud, juga Tirmizi dengan sanad yang dhaif daripada seorang laki-laki Badui dari Abu Hurairah radhiyallahu an. At-Tirmizi menyatakan sesungguhnya hadis ini dengan sanad dari seorang laki-laki daripada Abu Hurairah, dengan memang demikian sanadnya datang tanpa disebut nama. Maka hadis ni ada unsur mubham, ada unsur majhul dan ada unsur perawi yang dituduh sebagai pendusta oleh Imam Malik. Maka riwayat ini tidak sahih. Tetapi An-Nawawi kata ada satu riwayat lain yang riwayat itu bebas daripada, rawi itu bebas daripada tuduhan pendusta, namun dia tetap kekal sebagai hadis yang dhaif. Namun kata Nawawi, dhaif pada masalah ini dapat kita amal secara sengap-sengap. Jadi kita baca bala wa ana ala zalika minasy syahidin tanpa kita perlu ajak orang, kerana riwayat ini kesemuanya pada martabat yang dhaif.
Namun An-Nawawi berkenan dengan riwayat datang daripada sumber yang kedua, hanya dengan kedudukannya yang dhaif sahaja. Ibnu Abi Dawud dan lainnya juga meriwayatkan hadis ini sebagai tambahan riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, iaitu man qara'a akhira la uqsimu biyaumil qiyamati alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyaqul bala wa ana ashhadu wa man qara'a fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah. Ini daripada surah La Uqsimu Biyaumil Qiyamah, surah Al-Qiyamah, ayat terakhir kita baca, kita jumpalah ayat itu, alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka kita kata bala wa ana ashhadu. Dan kalau kita baca fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, itu surah Mursalat, ayat yang ke-50. Maka bila kita jumpa ayat tu fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, lepas tu kita kata amantu billah. Riwayat ini ulama terima. Riwayat ini ulama kita kata adalah dia punya kedudukan dia itu dapat diterima. Baik. Kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Abu Musa Al-Ash'ari, riwayat ini ikhwan, riwayat yang tadi ni walaupun dia diterima, bila diterima dengan cara lagu mana, riwayat ini digabungkan dengan riwayat yang menyebut tadi bala wa ana ala zalika minasyahidin. Satu riwayat dia datang daripada jalur yang mubaham, yang majhul, yang rawi-rawi dituduh sebagai rawi-rawi yang kazab. Tapi dengan satu jalur yang lain, rawi-rawi itu hanya dhaif, tak ditulis sebagai pendusta. Jadi dengan riwayat yang kedua itu, Imam Nawawi kata itu dapat diterima. Bila kita cantum dengan riwayat ini, maka seolah-olah macam ada satu kesepakatan riwayat, maka dia dapat diangkat dengan syawahid. Namun kalau kita pisahkan kedua masing-masing berada pada carta yang dhaif, masing-masing duduk pada carta yang dhaif. Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair dan Abu Musa Al-Ash'ari jika membaca Sabbihisma rabbikal a'la, mereka mengucap Subhana rabbiyal a'la. Ini penulis kata sememangnya ada riwayat demikian. Umar bin Al-Khattab setelah membaca ayat tersebut mengucap Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Abdullah bin Mas'ud pernah melaksanakan salat dan akhir bacaannya adalah lafaz Bani Israel. Kemudian dia pun mengucap Alhamdulillahillazi lam yad Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Itu dia baca akhir daripada surah Bani Israel. Surah apa? Al-Isra. Dia baca yang tu. Baik. Bila dikumpul riwayat-riwayat macam ni, maka di situ ada syawahid yang menunjukkan, kata Nawawi, bacaan-bacaan ini kita boleh angkat secara bersendirian. Namun kalau kita pisahkan ke semua riwayat itu semuanya berada pada kedudukannya yang dhaif. Sebahagian ulama menganjurkan untuk mengucap seperti yang terdapat dalam hadis Abi Hurairah terkait 3 surah tersebut ketika membacanya dalam salat. Walaupun dalam salat tetap dianjurkan
surah Wat-Tin tadi, surah apa, La Uqsimu tadi, Mursalat tadi kan, termasuk dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Ketiga, dalam solat dan di luar solat, ataupun dengan mengucap lafaz-lafaz yang semakna dengannya. Ataupun kalau kita tak mau pakai lafaz-lafaz ni, kita boleh baca apa-apa perkataan yang menunjukkan kita respon pada ayat itu. Namun kalau kita memilih sikap tak mau baca apa pun, tidak ada kesalahan, sebab secara sahihnya tidak ada petunjuk daripada Nabi. Namun Al-Imam Nawawi dia bawa juga hadis-hadis ni kerana dia kata pada riwayat yang dapat kita kumpulkan kesaksian dia, nampaknya pada kes itu dia cuma fadail yang tidak mencacatkan, maka dia terima, maka terpulanglah atas kita yang belajar At-Tibian ni, terpulanglah atas kita. Baik, ini kita baca 1 sampai 5 ni ikhwan, Nawawi kata ini di antara benda yang penting kita respon bila kita baca ayat Quran, kita kena respon balik. Baik ikhwan, saya kata tadi, kenapa ini tajuk ini, kenapa Nawawi buka, kenapa walaupun dia tahu riwayat ini semuanya dhaif, tak sahih, kerana yang saya kata tadi, yang kita belajar daripada awal kita baca At-Tibyan, kalau antum ingat, iaitu adab kita dengan Tuhan. Antum masih ingat tak lagi adab? Masa mula-mula kita cerita adab, apa makna adab, masa itu telah saya terangkan perkataan Imam Al-Ghazali dalam dalam kitab Bidayatul Hidayah, adab dengan Tuhan ni. Tapi lama dah lah, lama sahabat, lama. Nak ingat pun tak ada, 10 setengah tak apa ingat. Lama kan. Nak ingat tafkhim tadi pun tak ingat. Tadi je, bukan lama, tadi je. Kerana kita dengan Tuhan demikian ikhwan, itraqur ra'si. Kita dengan Tuhan ni, sebut saja kita dengan Tuhan, kita kena ada itraqur ra'si. Kita selalu kena tunduk kepala kita dengan Tuhan. Semayang, luar semayang, ketika baca Quran, ketika orang sebut nama Tuhan, orang baca ayat, orang tafsir, kita kena itraqur ra'si. Ajak diri kita ni tunduk. Tunduk ni dengan makna kata apa? Respon, memberi penghormatan. Kita jangan jadi orang yang apa? Tunjuk kita punya gedebe atau gedebe. Gedebe ni saya tak tahu bahasa Penang kan bahasa Kelantan lah. Kelantan Pak Min. Gedebe, tunjuk kita punya apa? Juah. Penang kata juah. Jora. Kita punya jora tu kita tunjuk. Yang kedua apa dia? Ghaddul tarfi. Ghaddu at-tarfi. Kita rendahkan pandangan kita dekat Tuhan. Mata kita ke bawah. Kepala kita tunduk, mata ke bawah. Kita tak jegih balas jegih dah. Kita baca Quran, kita tunduk. Subhanallah. Yang tu kita kena belajar dengan siapa? Dengan makhluk Allah yang nama dia apa tadi? Seumur hidup kerja dia tunduk. Tapi nak belajar dengan dia rasa malu lah. Apa man? Dah lah kena sama. Nama pun tak comel. Orang minum arak pun sebut khinzir ni kira boleh muntah. Walaupun dia pegang botol arak. Kata tak lalu aku. Ketiga apa dia? Jama'ul hammi. Fokus. Himpunkan kita punya hammi. Hemah kita. Kemahuan kita fokus. Bila kita baca Quran, kita kena fokus. Nanti kita akan ada adab ke belakang ni apa dah. Kita baca Quran, orang bagi salam. Kita baca Quran, orang ajak sembang. Kita baca Quran, tak ni cucu panggil. Time tu lah, time kita terkangkang tengok TV, siapa tak panggil? Tak apa tak panggil. Siapa pun tak main rumah, handphone pun tak bunyi. Kita pun start Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Keling. Nak sambut telefon kah?
Kau nak sambung ke? Ada dia punya? Dia punya ada. Dia baca Quran, misalnya. Baca. Assalamualaikum. Siapa bagi salam? Bini saja lalu daripada dapur mai ke depan. Assalamualaikum abang. Dia kata pula, jawab wajib memang wajib nak kena. Memang wajib nak kena. Ada. Kita disuruh jam'ul hammi. Fokus. Yang keempat apa dia? Dawam as-sumti. Dawam as-sumti. Apa dia? Kita disuruh dawam, kekalkan tabiat. Bila dengar sesuatu pasal Tuhan, diam. Diam. Bukan kata diam, ada juga diam tak suka kan, tapi diam ni diam ta'zim. Dawam dengan Quran, kita belajar pasal Quran, kita fokus, kita diamkan diri kita. Wa sukunul jawarih, kita ajak diri kita ni dengan Quran ni. Sukunul jawarih ni kita punya body kita ni, jangan apa, jangan kita tunjuk pergerakan yang banyak. Kita duduk baca Quran, lenguh baru kita kali saja kita ajak diri kita sukunul jawarih. Kenapa? Kerana itulah tabiat wahyu turun kat Nabi. Kan Nabi terbeku, terbungkam dia lagu tu, terdiam dia dengan beratnya wahyu, dengan bunyi wahyu tu. Dia diam, dia rasa berat sangat-sangat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, dalam surah Muzammil. Berat Muhammad wahyu turun. Maka apa jadi kat Nabi? Sukunul jawarih, anggota dia terdiam. Kita semayang, selagi badan tak gatal kita tak usah tersegau. Nama apa dia? Mubadaratul amri. Apa saja perintah daripada Tuhan, cepat-cepat kita laksanakan. Dandan macam tadi. Innallaha wa malaikatahu, kan? Rupanya datang. Sallu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, kan? Habis saja ayat tu, terus kita melaksanakan perintah itu. Allahumma salli ala habibina Muhammad, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Terus selawat. Ketujuh apa dia? Wajtinabun nahi. Apa-apa larangan yang dapat kita, larangan, apa-apa larangan yang ada, kalau dapat dijauhi time tu juga, jauhi. Kalau kita baca ayat jangan buat zalim ke orang, ayat jangan kacau orang, katalah tiba-tiba kita dalam kondisi itu, cepat-cepat kita tinggalkan, jangan kita teruskan. Apa lagi? Qillatul i'tirad 'ala al-qadri. Ke-8, qillatul i'tirad 'ala al-qadri. Apa dia? Kita kurang ajak diri kita dengan ayat Quran ni, tunjuk satu sikap kurang sangat bantah. I'tirad. Kita tunjuk kita punya nak challenge ayat tu, qillah. Kurangkan sampai tak ada. Menentang ayat itu, membantah ayat itu, nak berpaling daripada ayat itu, qillah. Sikitkan. Mungkin nak sekaligus tak boleh buat, tapi kena tunjuk. Jadi kita macam Pak Long sebut, kita belajar Quran kan, kita kena tunjuklah kurang kita tu. Dulu kita malu nak ambil tahu pasal kalam Allah. Sekarang ni kita kena tunjuk kurang. Nak sebut macam mana? Bila kita makanlah Quran ni, kita macam apa? Macam malulah, macam apa itu? Segan lah, macam-macam lah. Tu Haji Abdul Karim macam tak? Dia main tu macam-macam lah. Maka kita kena qillah. Alasan-alasan itu semua yang menyebabkan kita tak hadir untuk membetulkan makhraj kita ni, kurangkan. Kita ke depan untuk masuk kepada Allah. Apa lagi? Dawamu zikri. Yang ke-9, dawamu zikri. Sentiasa kita az-zikri, ingat kat dia. Masa baca Quran ingat kat dia, sembahyang ingat kat dia, masa zikir ingat kat dia. Ingat pada Allah.
mulazamatul fikri. 10. Apa dia? Lazim berfikir apa yang Tuhan suruh kita fikir. Kena fikir apa Tuhan suruh kita fikir. Ikhwan, benda paling besar kita kena fikir apa dia? Kita kata masa ke semasa kita ni, kita makin dekat dengan dia ke kita makin jauh dengan dia. Yang tu benda paling besar kena fikir. Yang kesebelah apa dia? Itharul haq ala al-batil. Kita kena ithar, mengutamakan kebenaran Allah di atas kebatilan. Ithar maksud dia apa? Quran kata bal tu'thiruna al-hayata dunya. Kamu tu'thiruna, ithar, kamu terlalu mengutamakan hidup dalam dunia ni, utama hidup dalam dunia. Maka kita kena itharu, kena mengutamakan, lebihkan yang benar, kebenaran Tuhan di atas segala kebatilan yang ada. 12 apa dia? Iyasu anil khalqi. Ini challenging. Betul sahabat? Challenge ke challenging? Kita bertaruh. Apa dia? Iyasu anil khalqi. Apa dia? Bila kita duduk ambil tahu pasal Tuhan, sifat dia, nama dia, ibadat pada dia, kita kena tunjuk sikap apa dia? Mengharap dia lebih daripada makhluk dia. Iyas. Kena tunjuk hari demi hari pengharapan kita kepada makhluk dia kurang. Pengharapan kita pada dia lebih. Kena tunjuk yang tu. Ke-13, wal khudu' tahta al-haibati. Kita kena menunduk di bawah hebat dia. Nama dia hebat, sifat dia hebat. Kalam dia kita belajar dengan Pak Long, sangat unik Pak Long, sangat hebat dan unik. Wal inkisar tahta al-haya. Tak tahulah dapat tak dapat, tapi kita challenge lah. Apa dia? Sampai pada peringkat inkisar tahta al-haya. Kita luluh. Pasal luluh di bawah malu dekat dia. Kita jadi wasilun, salikun, wasilun. Ini kita inkisar. Saya maksud dia patah, remuk, hancur. Tahtal haya. Kerana kita duduk di bawah bumbung malu kat dia. Hari-hari kita duk tengok dia tolong kita, makin belajar. Betul belum? Tuhan buat pusingan memang. Saya baca At-Tibyan, nampak macam hebat lah. Tapi Tuhan buat pusingan, saya duduk di bawah Pak Long pula berbetul makhluk. Dahsyat Tuhan pusing kita. Okay? Dulu Tuhan pusing daripada bekas timbalan Perdana Menteri jadi banduan. Sekarang bekas Perdana Menteri jadi banduan. Tuhan pusing. Apa akan jadi pada kita? Inkisar tahtal haya. Kita jadi luluh malu dekat Tuhan. Tengok apa Tuhan susun. Yang hari demi hari kita tengok apa dia? Kita hina, kita rendah, kita lemah, kita tak ada apa dekat Tuhan. Sangat mengharapkan dia, kuah dan haul dia. Akhirnya kita jadi, kita punya siru kita tu, dia jadi apa? Luluh. Kita jadi malu dekat Tuhan. Ya Allah, macam ni Tuhan, sesaat hang tak tolong aku, habis aku. Wasukun ala hiyalil kasbi siqata bil dhamani. Akhirnya kita terdiam, sukun. Kita terdiam. Terdiam apa? Terdiam di atas usaha kita. Kita buat satu usaha, cari makan, nak hidup kan? Kita ada bisnes. Betul memang? Pak Long lebih tahu lah, Pak Long kontrak besar. Juta-juta punya kontrak. Kan?
buat kepala orang, kepala naga, kepala kereta api, bisa bilion. Okay. 300,000 lebih social welfare lebih. Okay. Kita ada usaha ni, akhirnya kita ada usaha ni, kerana hubungan kita makin dekat dengan Tuhan, kita jadi sukun, kita terdiam sat dengan usaha kita, kerana hati kita tahu satu benda, siqatan bil dhaman, kerana hati kita mula percaya apa yang dia janji lebih hebat daripada apa yang kita usaha. Yang dia janji itulah kita akan dapat, yang kita usaha belum tentu dapat apa-apa. Silat-silat dapat penat. Betul Din? Kita punya usaha ni silat-silat dapat penat, betul tak? Kita punya duk usaha Haji Abdul Karim nak bagi ustaz faham 10.45. Kita usaha pusing kok tu, pusing kok ni, kan? Kepok kaki, mamak ni tahu. Akhirnya kita kena percaya. Tuhan kata pukul berapa berhenti, aku percaya kat Tuhan. Tengok. Betul Pak Min eh? Last sekali apa dia? Last lah. Sampailah kepada janji Tuhan. Wa tawakkulu ala fadlillah ma'rifatan bihusni al-ikhtiyari. Siapa macam ni? Apa dia? Akhirnya kita tawakal di atas segala kelebihan yang Tuhan miliki. Akhirnya apa dia? Hati kita kenal bihusnil ikhtiyari, pilihan dialah yang paling baik untuk kita. Kita tawakal kat situ. Kita punya pilih elak, mengelak. Tuhan pilih kita kena benda buruk. Ma'rifah. Kita kenal, kita cam bahawa inilah husnil ikhtiyari, pilihan baik yang dia buat untuk kita. Ini kita panggil 16 benda ni adab kita dengan Tuhan. Jadi yang ni kita kaitkan dengan adab Nawawi sebut tadi. Pasal apa? Bila kita rasa nak kentut, jangan baca Quran, stop. Pasal apa? Bila kita rasa nak menguap, jangan terus baca. Kesemua ni melibat macam mana kita beradab, rendah hati kita dengan Tuhan. Kita tahu apa benda yang molek tak molek nak bersembah dekat Tuhan. Tahu. Oh subhanallah. Seperti kata Muhammad bin Iqbal, seorang daripada Pakistan. Dia kata apa? Dia kata kita jangan tak tahu kita ada Tuhan. Apa kita nak ucap ke dia, apa yang tak patut kita ucap. Kerana dia kata mak burung tahu apa yang nak diletak dalam mulut anak burung. Mak burung tak pernah tertukar filter rokok dia bagi. Pakcik Din cuba tengok kedai-kedai kadang-kadang gagak suka pi. Kedai-kedai makan belum gagak banyak. Gagak nanti terbang ambil sisa makanan dalam pinggan. Ada orang tinggal kotak rokok, gagak tak ambil. Gagak tak pergi skul. Tapi gagak tak ambil. Kaki dia tengok kepala ikan tu sampai tinggal tulang. Tuan punya nasi tu makan. Gagak kenal tulang ikan. Gagak man dia sambak dia pergi. Sebelah tulang ikan ada kotak rokok. Gagak tak pegang kotak rokok pergi. Saya teringat kata Muhammad Iqbal. Kerana mak burung tahu apa yang kena buah dalam mulut anak burung. Takkan kita tak tahu apa nak bagi kat Tuhan. Oh, dahsyat Abang. Boleh Abang? Abang boleh? Maksud saya boleh ke berhenti dekat ni? Abang tak jawab. Nak sambung ke nak berhenti Abang? Ulang balik Pakcik Din. Abang kata ulang balik. Subhanallah. Tengoklah. Kemudian Al-Imam Nawawi lepas ni dia nak sentuh pada kita, yang ni ikhwan, bab melafazkan ayat Quran dengan maksud berbicara. Ini ada satu perangai orang dulu. Dia tak mau cakap banyak, dia cakap, dia ambil ayat-ayat Quran cakap. Dia baca Quran, dia ambil ayat Quran nak balas cakap orang. Katalah
Dia tengah baca Quran, ada orang nak main ketuk. Dia nampak orang kat pintu rumah dia nak masuk. Dia nak kata masuklah, dia tak mau. Dia petik ayat Quran, udkhuluha bisalam. Masuklah dengan salam. Dia ambil ayat Quran jadi ganti balas cakap dia ke orang. Tengok apa ulama kata. Patut tak patut kita buat lagu tu? Ada orang 40 tahun buat kerja ni, Pakcik Din. Nanti saya cerita seorang wali. Dia seumur hidup dia tak bercakap. Dia takut cakap dia tu terkena marah Tuhan. Bila orang tanya anak dia nama apa, dia selawat Ibrahimiah daripada mula sampai habis. Dia nak habang anak dia nama Majid. Fil alamin innaka hamidun majid. Oh, kawan tu kena faham lah. Pasal dalam tu ada Muhammad, ada Ibrahim, ada Majid. Ada Hamid, ada Majid. Dia wakaf kat ujung. Oh, subhanallah. 40 tahun dia buat kerja ni. Nanti saya cerita kehebatan dia. Dan saya cerita apa ulama kita kata dekat dia. Dia kata aku tak mau lidah aku salah cakap. Orang tanya apa pun, dia akan kait ayat-ayat Quran untuk balas. Nanti kita tengok insya-Allah. So minggu depan kelas kita dengan Pak Long. Pak Long nak baca surah apa? Al-Qari'ah kan? Zalzalah. Dan Pak Long ada lagu berkenaan dengan surah Al-Zalzalah. Kita akan dengar minggu depan, Pakcik Din. Kan malam ni, Pakcik Din? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.